Okey, itu dia. Yang tu. Memang. Seronok boleh kan? Tapi ini mereka Seronok. memberanikan diri ke satu dunia yang lain dengan menggunakan teknologi sebagai penghubung untuk melihat misteri paranormal ini. Okey, kita perkenalkan dulu tamu kita. Hari ini berlima. Bersama dengan Rahmat Mohtar di sebelah saya dan juga Syamsul Izwan. Di sebelah sana Muhammad Fairuz dan juga Aswan Osman dan juga Nur Aliza. Ya. Mereka seorang ni daripada kira paranormal researcher lah kan, pengkaji paranormal activity ini. Okey, Rahmat mungkin boleh ceritakan dulu aktiviti anda semua sebelum kita nak perkenal satu persatu gadget yang ada kat depan ni. Okey, tak ada masalah. Okey, aktiviti kami sebagai pengkaji paranormal di mana kami mempergunakan kaedah pendekatan sains dan teknologi untuk kita membuktikan kewujudan ataupun sesuatu aktiviti paranormal yang kita cuba untuk rakamkan ataupun cuba kita kesan melalui alat-alat yang telah dicipta sebelum ini. Okey, termasuk teknologi yang terbaru yang ada sekarang. Okey. Itu dia. Tapi ini je yang pernah saya nampak. Yang lain-lain tu kita belum nampak lagi. Yang ni normally memang ni popular kat dalam cerita-cerita yang berunsurkan paranormal ni. Baik, sebelum kita selami jiwa dan perasaan mereka, pengalaman-pengalaman yang berharga, kita nak tinjau dulu perhatian pasukan pengkaji paranormal di sebuah lokasi. Wartawan Izul Iswat mengikuti mereka untuk meninjau pengalaman ini. Namun sebelum itu kita juga nak bertanya, kalau orang yang bercanggah pendapat kan kita, kenapa nak kaji sekali benda ni memang sukar yang luar batasan minda. Kenapa ada kesanggupan untuk gaji dan juga adakah ia sia-sia untuk gaji? Apa penjelasan anda? Okey, sebenarnya benda ni hobi. Hobi ni datang daripada minat. Macam saya bermula daripada saya kenal Rahmat daripada dalam baca TV. And then saya rasa macam minat. Saya contact dia, saya minat and then saya ikut sebab tim ni mengkaji menggunakan alat-alat yang ada sekarang untuk mengetahui kewujudan entiti tersebut. So kita macam apa dia? Nak mencari. Nak memastikan satu tempat tu benarkah ada kewujudan entiti tersebut. Okey, kita tinjau sikit rangkumannya di sebuah pejabat usaha mereka hasil untuk mereka ni mencecah paranormal. Saksikan. Kru MSI diberi peluang mengikut rutin kumpulan pengkaji paranormal. Lokasi kami pagi ini, sebuah pejabat di tengah bandar. Sekarang saya berada di dalam salah satu bangunan pejabat yang kita tidak boleh beritahu di mana dan juga apa nama tempatnya. Jadi, saya bersama dengan Cik Rahmat Mohtar daripada Extreme Paranormal Research. Jadi Cik Rahmat, ini rutin kebiasaan ya? Ya, ini memang rutin kebiasaan untuk siasatan di mana kita akan prepare, kita akan on semua sekali kita punya sensor untuk kita detect. Normally saya dah letakkan motion sensor, iaitu satu alat untuk mengesam ada pergerakan atau ada benda melintas, dia akan berbunyi. Rahmat datang bukan dengan tangan kosong. Setiap kali siasatan paranormal dilakukan, pelbagai alatan khas wajib menjadi teman. Salah satunya electromagnetic pump. So ni alat ni pula bertindak mengeluarkan gelombang. Okey, dia yang akan menarik perhatian entiti paranormal yang ada dekat dalam kawasan ni. Sebab entiti paranormal bersifat gelombang elektromagnetik. Tengok lampu dah on. So kita naikkan speed dia. Overload. Automatik dia akan jadi overload. Nampak? Jikalau kita berjaya memancing entiti paranormal datang dekat dengan alat ni, kita akan dapat bacaan. Macam kita lihat di laptop ni ada Facebook Live. Jadi ini prosedur kebiasaan lah. Prosedur kebiasaan kita orang akan buat live untuk bagi semua netizen di Malaysia mana yang berminat boleh tengok. Siasatan bermula. Empat minit berlalu, kru Rahmat, Aswan dikejutkan dengan bunyi misteri. Puan, kau ada nampak apa-apa kelibat tak?
Usai siasatan di pejabat, Rahmat dan rakannya beralih ke kawasan tempat letak kereta. Melalui maklumat yang diterima daripada pekerja di sini, ramai yang terserempak dengan entiti misteri di kawasan ini. Sekali lagi, bunyi misteri berkumandang. Pulang ni lagi Rahmat. Macam dia lepas barang. Engkau centerkan sikit kamera tu. Gila. Sepanjang aku dekat area basement ni, acap kali kedengar bunyi orang letak kaki ataupun orang bagi barang. Kerap kali. Masa kita monitor dia ikut kamera live, kita dapat dengar bunyi macam hentakan. So mula-mula kamera facing kat sana, and then saya suruh dia alihkan ke sini sebab bunyi datang daripada arah sini. Datang dari sini. Datang daripada arah sini. So kalau kita nak cakap ada pintu ataupun orang lalu, tak ada. Pasal ini kan bilik generator kan. Yes, yes. So there's nobody here. Nak kata bunyi daripada atas tak mungkin sebab kita dengar memang kuat. Betul-betul bunyi itu datang daripada belakang kamera. Boleh simulasikan macam mana? Kalau ni macam tu lah. Okey. 2-3 kali. Dia bukan berjalan, dia hentak. Hentak ataupun macam jatuhkan barang kan. Dia di sebuah pejabat yang misteri dan terpaksa dirasakan untuk keselamatan. Kuat hentakan dia. Kuat hentakan dia. Kuat. Okey, jadi kita nak tahu tadi Kita tak nak ada hasil kan? Tapi anda sebenarnya akan dedahkan hasil dan juga keputusannya. Siapa yang nak mulakan? Okey. Hasil daripada apa yang kita buat kajian dekat pejabat tersebut dan juga dekat tapak letak kereta di bahagian basement pada mulanya ketika kita buat setup ada gangguan signal. Okey, ada banyak gangguan signal juga gangguan lain menyebabkan kamera kita orang tak boleh nak on live. So kita tak boleh nak buat connection. And then lepas tu bila kita cuba tukar line tu pergi ke macam contoh saya pakai Digi, lepas tu saya tukar pada Celcom, both line down. I don't know what happened. Lepas tu I step out from the area, the line is okay back. So saya macam okay, benda tu dah ramai kat dalam ni sebab bila kita on EM pump, kita dapat rasakan memang dah ada banyak entiti paranormal yang mula datang dekat berhampiran dengan kawasan tu. And then bila Aswan, dia kru yang pertama yang ditinggalkan, dia cakap dengan saya dengar macam ada orang selak kertas. Dekat dalam pejabat tersebut, dia dengar macam ada orang selak kertas. And then lepas tu dia nampak macam ada kelibat budak. Oh, di pejabat. Pukul berapa? Masa tu 2:30 ke pukul 3 pagi. Oh, mungkin ada orang bawa budak kot kerja. Sangka baik lagi. Tapi memang itu waktu-waktu. Ya, waktu-waktu aktif. Normally waktu aktif paranormal, aktiviti paranormal macam orang tu cakap waktu maghrib. Even dalam Islam pun maghrib yang keluar rumah tak elok. Memang betul, maghrib adalah permulaan pada aktiviti paranormal untuk hari tersebut. Dia punya waktu kemuncak aktif dia pada jam 2 pagi hingga 4:30 pagi. Itu adalah time frame. Itu time frame dia. Mungkin ada berlaku transisi kan. Okey. Apa lagi yang nak didedahkan daripada itu? Biasanya kalau tugas saya ni sebagai tim pemantau. Saya jika kalau kata ada informasi daripada orang ramai di tempat yang dikatakan keras, saya dan tim akan pergi ke tempat tersebut pada siang hari. Tinjauan awal lah. Kemudian kami akan periksa jalan masuk yang selamat dan kemudian kami periksa di dalam kawasan yang kita nak buat kajian tu.
okey, dan buat penandaan untuk meletakkan di mana gadget-gadget kami ni untuk membuat kajian. Okey, ini adalah antara aktiviti paranormal yang dilakukan oleh anda semua. Mungkin boleh terangkan ini. Okey, ini kita buat kajian di sebuah lokasi resort tinggal. Saya cerita sikit sejarah tempat ni. Ini sebuah lokasi resort tinggal yang telah ditinggalkan lebih 10 tahun. And then yang duduk dekat dalam resort ni adalah kru kita, nama dia Mirul. Ketika ni kami semua agak terkejut. Kejadian ni live dan Lembaga Hitam tu datang bermain sebanyak lebih kurang dalam 6 ke 7 kali dalam masa 10 minit punya time frame. Itu dia. Okey, bermain bersuara kita punya Nur Aliza. Nur Aliza, alang kalau awak nak bersuara tu boleh tak tunjukkan kita semua antara gadget yang paling penting sekali? Sebab masa persediaan tu dia antara yang menyediakan juga gadget-gadget ni. Kalau bahagian gadget ni better Rahmat lah. Dia lagi inilah apa kepakarannya? Saya boleh merasa. Dia isteri saya. Okey. Saya boleh merasa. Merasa macam mana tu? Kehadiran. Tanpa gadget Tanpa gadget. Macam semalam dekat office yang kita buat tinjauan tu, saya dengar suara wanita menangis. Sangat halus. Bukan Anim ya? Bukan. Saya menangis kasar. Menangis tadi nampak budak budak. Tapi betul ke kalau kita dengar yang lebih jauh kan? Benda tu sebenarnya dekat. Dekat, ya betul. Betul lah. Alamak. Okey, dia normally kalau macam bab bunyi ni okey, untuk mengesan bunyi kita akan gunakan benda ni. Okey, kita akan gunakan benda ni, parabolic sound ni, di mana untuk kita kesan bunyi yang jauh dalam jarak radius 500 kaki. Okey, and then lagi satu kita kena kesan sound level dia. Okey, macam alat ni. Alat ni mengesan sound level. Okey. Kalau nak alat mengesan macam objek, maksud saya pergerakan yang sangat-sangat yang discreet. Ini mengesan pergerakan. Kita akan letak di beberapa penjuru. Okey, kru akan duduk di tengah-tengah bersama alat ni mengesan gelombang. Okey. Okey, jadi dia akan ada bunyi beep yang dia macam bunyi you masuk 7-Eleven kan? Itu bunyi yang dia maknanya ada pergerakan yang berlaku. Tapi berkaitan dengan suhu juga kan? Berkaitan dengan suhu juga. Sebab kita ada sikit visual yang kita nak kongsikan kepada anda. Kita saksikan dulu. 2 AM until 3:30 to 4 like that. So saya letak dulu kamera ni dekat sini. Maybe lepas ni akan ada sukarelawan yang akan duduk kat sini. Tapi sekarang ni kita just letak dulu kat sini. Kita monitor dulu keadaan sekeliling. Dan kita harap around 2 AM until 3:30 to 4 like that. So saya letak dulu kamera ni dekat sini. Maybe lepas ni akan ada sukarelawan yang akan duduk kat sini. Tapi sekarang ni kita just letak dulu kat sini. Kita monitor dulu keadaan sekeliling. Dan kita harap makhluk paranormal. Dia bermula dengan ops. Ops tu macam benda yang bulat. Okey. Itu lepas tu dia akan bertukar menjadi vortex, iaitu satu bentuk seperti komet. Lepas tu dia akan bertukar menjadi etoplasma, macam asap yang lihat di kaca TV tadi. Dia akan bergerak macam bentuk Casper. Okey, tu kita panggil fasa 3 transformasi kepada kemunculan entiti paranormal tersebut. And then daripada etoplasma ataupun Casper tu, dia akan bertukar kepada lembaga hitam yang kita tengok dalam kadang-kadang mungkin nampak pada skrin, tapi bila diterjemahkan ke laptop sebenarnya dia tak nampak, dia tak berlaku sebegitu. Visual tu hilang seolah-olah dipadam. Okey, pernah terjadi dalam satu kajian kami bersama salah satu radio tempatan. Okey. Di mana kita dah letak kamera Sony infrared tu, and then bersama dengan kamera live kita, dua kamera yang monitor. Kamera live tiada masalah. Tapi kamera yang Sony tu yang memang saya sendiri dengan kru lagi satu, kita yang set up, kita yang on kamera tu, bila kami kembali melihat kamera tersebut terpadam sendiri. Bila kita check memory card, file ada kat dalam tu, tapi tak boleh buka. Okey, sebab kita selalu nampak lintas dan juga jembalang kenampakan hitam di belakangnya. Pernah nampak paranormal wajah ataupun pernah nampak yang lokasi paling teruk kami sekali? pagi ini. Apa antara pengalaman yang anda semua lakukan? Okey, antara yang seram kalau yang saya ingat di pekan
Nama tempat tu saya tak nak mention lah. Itu adalah satu lokasi yang bersejarah. Saya nampak satu orang lelaki memandang ke arah saya dengan wajah yang sangat marah. Muka dia menyeramkan. Berpakaian tentera. Tempat tu memang dekat kawasan sejarah yang lama kan. So memang sinonim dengan kes macam cakap hantu Jepun lah, hantu ni lah, hantu tu. Saya sendiri nampak benda tu, saya macam maybe benda ni adalah ilusi. Benda ni normally kita punya mindset. Kita kena jaga kita punya mindset. So bila kita jangan terlalu takut sangat. Sebab tu orang tanya saya, korang tak takut ke? To me, takut memang ada. Kita sentiasa takut dengan tempat yang baru kita pergi. Kita tak tahu apa-apa benda yang nak jadi. Ada dream destination ke? Mungkin di Indonesia kan untuk menambah lagi pengalaman? Ke dah pun menjejakkan kaki ke sana? Saya dah pergi ke beberapa negara termasuk negara Timur Tengah seperti Dubai dan juga beberapa negara Timur Tengah. Saya pernah ke satu pekan ni yang dipanggil Ghost Town. Terletak di Ras Al Khaimah di negara UAE. Ketika tu bersama dengan lagi 3-4 orang kru penggambaran, kami ke sana. Waktu maghrib dia orang tinggalkan saya. Sebab dia orang nak pergi beli makanan semua. So saya pun macam okay, no problem. And then saya macam aku tinggal seorang rupanya kat sini. Okay, fine, no problem. Itulah kita pun masa agak terhari sebelum kita cuma tanya Liza lah. Ilmu tu macam mana? Memang menjadi ke macam mana? Saya dapat melalui Rahmat juga. Saya tak pernah belajar. Tapi benda tu datang macam gifted lah. Natural. Sekarang ni ada rasa apa-apa ke? Saya tak ada lah. Sejuk je lah. Okey, terima kasih kepada semua Extreme Paranormal Researcher. Baikkan kalau anda pukul 2.30 pagi jumpa bayi di pejabat ya. Macam mana perasaan ya? Budak 7 tahun di pejabat dah jumpa. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan dan boleh ke nak cakap semoga berjaya selepas ni? Semoga berjaya untuk nampak lagi kan misi kita lepas ni kita akan ke sebuah hotel tinggal di kawasan Pulau Pinang dalam bulan 8 ni. So netizen boleh ikutilah kita orang punya Facebook nak rekrut penggaji boleh lah. Okey, nanti kita nak pula berbincang tentang filem Layarlah Kembali Padaku pulang selepas ini di MHI.